أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang kita hormati Tuan Nazir kita, yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh IJK, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah yang memberikan kita kesempatan dapat kita bersama-sama bermalam yang berbahagia ini. Malam yang ketiga Ramadan kita. Allah bagikan kita mudah, Allah bagikan kita kesenangan, Allah bagi kita rajin, Allah bagi kita ringan. Sebab bulan Ramadan bulan ibadah, Allah tak nak menyusahkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak kamu ringan, nak kamu mudah. Allah tak nak menyusahkan kamu. Maka bila masuk saja bulan Ramadan, semua manusia jadi rajin, tak rasa malas, mudah nak datang solat berjamaah di masjid. Seronok baca Quran. Kalau baca satu juzuk bulan Ramadan ni, kacangnya relax dia baca satu juzuk. Kalau hari biasa satu muka pun payah. Masya Allah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kalau nak bagi sedekah bulan Ramadan ni lah, malam yang pertama saya di Damansara Seksen 9, surau memerlukan hampir 500,000, dilancarkan dana malam tu saja 200,000 lebih. Malam yang kedua saya di satu surau, surau Ubudiyah, subuh tu memerlukan 70,000. Ada seorang bagi 70,000, yang lain sumbang sikit-sikit. Mudah, tak kedokut bulan Ramadan ni, ringan di tangan. Malah ada yang menyediakan berjutaan ringgit untuk menghulurkan. Mudah bangun tahajud qiyamul lail, kerana beribadat kepada Allah, bukan tengok bola. Ni nampak muka bola ramai ni. Nasib baik saya tak minat bola. Tapi kalau Jerman masuk akhir saya tengok. Kalau ada kuliah, postpone kuliah tu. Mengapa pula ustaz sokong Jerman? Sebab Jerman bunuh orang Yahudi. Hitler mengatakan, kalau aku nak, aku boleh bunuh seluruh Yahudi ni, tapi saja tinggal sikit supaya orang akan datang tahu mengapa aku bunuh Yahudi ni. Sekarang kita tahu mengapa Jerman bunuh Yahudi. Di mana mereka berada? Masalahlah mengadu domba melagakkan antara satu sama lain. Perang dunia pertama, kedua, ketiga disebabkan Yahudi. Maka tu saya sokong Jerman. Tapi yang paling penting saya sokong Jerman sebab di Jerman tekanan kepada kebangkitan penyebaran Islam kuat. Sehingga kan kalau kita tengok dalam YouTube, seorang ustaz menyampaikan dakwah, memberi keterangan tentang Islam dalam satu dewan 1,500 orang lebih. Bila habis beri penerangan, maka dipelawar siapa yang berhajat nak masuk Islam. Saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi saya 2, 3, 4, 5, 6. Kalau macam ni saya suruh seluruh dewan ni, siapa yang berhajat dengan sukarela untuk masuk Islam, takbir, Allahu Akbar. Di Jerman takbir. Dalam kajian Jerman 4 tahun 5 tahun yang akan datang kemungkinan jadi negara Islam. Takut-takut Malaysia pula jadi Jerman. Alhamdulillah. Dalam kajian juga di Perancis 4-5 tahun yang akan datang akan ada presiden timbalan, Perdana Menteri atau timbalan daripada kalangan orang Islam. Apalagi dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Inilah Ramadan, bulan ibadat. Tetapi dalam kita nak melaksanakan ibadat ini, tuan-tuan dan puan-puan, pun ada kaedah dia. Bukan main balon. Maka Allah menyebutkan dalam ayat 112 surah At-Taubah yang berbunyi, At-taibun al-'abidun al-hamidun
السائحون الراكعون الساجدون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Kalimat yang terakhir itu wabashiril mu'minin. Allah perintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman. Siapa dari mereka yang beriman? Ada 9 golongan dalam ayat itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna berita gembira itu al-muflihun, berjaya. Makna berjaya itu an-naju minan nar wa yudkhilunal jannah, lepas di neraka masuk dalam syurga Allah. Siapa yang ibadat dia nak dia buat itu kerana dia nak lepas di neraka masuk syurga, maka lihat 9 perkara. Kaidah yang pertama Allah sebut at-taibun, sampaikan berita gembira kepada mereka yang sentiasa bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubana ila Allah, tubana ila Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, banyak dosa aku ya Allah. Minta ampun sebelum sepatutnya masuk Ramadan. Telefon ibu bapa, adik-beradik, kaum kerabat, kawan sahabat andai, suami isteri, bermaaf-maafan, ya ampunkan abang yang banyak salah kan. Tentulah ya bang abang yang pun macam tu sepatutnya. Minta ampun kepada Allah. Ini yang pertama dalam faedah kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dengan manusia pun pinjam satu, hutang lama tak bayar lagi. Kau macam-macam pergi aku, tak nampak kan orang. Minta maaf tu, ya man minta maaf man, salah silap banyak kan, makan minum halal. Tak boleh minta dengan Allah pun sama. Nak minta kalau minta ampun dulu, minta maaf. Ini yang pertama, kaedah dia ialah minta ampun dan minta maaf. Innahu kana tawwabar rahima, innahu huwal ghafurur rahim. Yang kedua, sampaikan berita gembira yang benar al-abidun, kepada mereka yang sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Tak minta air, datang air dunia. Tak akhirat esok minta air, siapa nak bagi air? Terima kasih bang. Nah, beribadat ini pun ada syaratnya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kau menyembah aku, jangan ada sedikit pun unsur syirik, khurafat, bid'ah. Ini bukan sikit yang kita sebut tu. So gunung dia punya syiah, dia punya bid'ah, khurafat ni. Kat kampung saya lah, kat sini tak ada kan, kat kampung saya. Malam 27 likur yang kita sebut tu. Orang menorang lampu kiri kanan, bersambung-sambung sampai jalan besar. Anak tanya, mak, apa pula banyak warna pelita ni mak? Orang mendorang betul ni. Kau tak tahu apa? Kau belajar kau kat sekolah. Malam ni 27 likur. Apa makna likur tu mak? Apa binatang tu? Mak dia apa? 27 likur ni, ruh nenek moyang kita nak balik. Ni yang kena torang-torang ni. Kalau kau lapkang, sosek dia. Tu dah. Sampai macam tu lah. Dia tanya lagi, nak berapa lah ruh nenek moyang kita nak balik mak? Dia nak makan rondang lah, nak makan lomang lah. Allah. Tak boleh tunggu bang. Kalau tunggu, wahabi kita bang. Syiah kita. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Muhasabah diri kita. Apakah ada unsur syirik walaupun sedikit dalam diri kita, dalam kita melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas, tunduk patuh menyerah diri kepada Allah. Yang ketiga, alhamdulillah, sampaikan berita gembira kepada mereka ahli ibadat, memuji Allah ibadat, bersyukur kepada Allah ibadat, bertakbir, bertasbih kepada Allah ibadat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau jadikan aku ya orang miskin ya Allah, dapat aku beribadat setiap masa, setiap waktu berengkau ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kau bagi aku kekayaan melimpah ruah ya Allah, dapat aku mengampikan diri kepada engkau ya Allah, dapat aku beribadat, menyumbang, berwakaf, zakat dan macam-macam. Bertahmid kepada Allah sentiasa. Ya Allah, kau bagi aku sihat ya Allah, dapat aku datang masjid, suara, mengaji, belajar. Syukur semua. Ini berita gembira mereka akan dapat. Alhamdulillah. Yang keempat, wasaihun,
Hamba orang yang beriman menggunakan setiap ruang masa waktu dia yang terluang, berjalan bermusafir mengembara di mana saja untuk mencari ilmu, memahami agama. Nah, berjalan setiap masa setiap waktu di mana saja berada, miskin, kaya, sakit, sehat, dia berjalan. Nampak tak nampak, buta berjalan, merangkak untuk mencari ilmu. Dengan ilmu dapat membezakan yang haram, yang halal, yang boleh, yang tak boleh, yang batil dan kebenaran. Ilmu. Ini yang keempat. Yang kelima dan yang keenam, sampaikan berita gembira ini, wahai Muhammad, kepada hamba aku yang beriman ini, iaitu warraki'unas sajidun, yang sentiasa rokok sujud. Sentiasa, bukan rokok sujud dalam solat 5 waktu dia. Itu wajib lah. Itu keperluan tanggungjawab kita. Tetapi yang sunat-sunat, Allah bagi sakit, sunat hajat. Allah bagi sihat, sudah syukur. Nah, sujud syukur. Nah, yang mulil, Masya Allah, hebat. Yang nama dia solat duha, yang nama dia solat tasbih, hajat, taubah, Masya Allah. Lama pula rokok sujud dia. Kalau dia seorang-seorang, lama, 5 minit, 10 minit, dengan subhana rabbil azim wa bihamdi sampai 50 kali. Kalau seorang-seorang, Masya Allah. Nah, kalau jadi imam tak payah. Itu maknanya seorang-seorang, sendirian. Lama rokok, lama sujud, perlihatkan taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi imam tak payah. Kalau jadi imam lama-lama sampai 5 minit, habis batal. Imam kita lama mana sujud ni pengsan kok. Habis batal. Imam tak payah lah. Sekadar 3 kali cukup dah. Subhanallahil azim wa bihamdi. Sudah 3 kali cukup. Kalau kita sendirian, nah, seorang-seorang, lama sujud, lama rokok, banyak sujud rokok. Salat sunat dia, Masya Allah, habis-habis pun usalli sunatan raka'ataini lillahi ta'ala. Habis tu salat sunat. Ini macam-macam komplain. Nabi tak buat lah. Yang Nabi buat pun kita tak buat. Nabi tak buat lagi kita tak buat. Nabi dah jamin masuk syurga, kita belum tentu buat seberapa banyak sujud rokok kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-7, sampaikan berita gembira ni kepada mereka yang nama dia wal amiruna bil ma'ruf. Ini tanggungjawab kita, bukan tanggungjawab qadhi. Yang nama nuti, ustaz-ustaz, ulama-ulama. Menyeru kepada kebaikan ini adalah tugas dan tanggungjawab kita kepada seluruh yang nama umat Nabi Muhammad sampai hari akhirat. Maka itu kita sampaikan. Kalau tak ada perasaan untuk menyeru kepada kebaikan, tak sampai kita malam ini. Nah, ajak kawan-kawan, sahabat-sahabat, jiran, tetangga. Jom. Kau kita tengok lama tak pergi masjid dah. Malam ni ada kuliah, lepas tarawih kan. Ustaz tu jauh datang daripada Suratin. Jom pergi. Ajak kawan-kawan, sahabat-sahabat. Nah, sampaikan Islam, dakwah bila-bila masa. Tak kira kepada orang Cina, orang India, apalagi orang asli. Ramai lagi orang asli yang tak Islam. Dan Islam tak terbiar. Nama sedap Abdul Hamid bin Muhammad bin Ali, sedap nama. Nah, Mit nama kau sedap David, masuk Islam. Susah dia masuk Islam kan? Ada 2-3 orang yang doa, insya-Allah dia nak masuk Islam. Tak apa lah ustaz, belum dapat hidayah. Bila dia minum arak apa? Mit tak boleh ni, haram. Apa pula ustaz? Berdosa lah. Tak apa dah ustaz, dosa kita tinggal angkat dunia, pahala kita bawa masuk syurga. Dia pun tahu juga ada syurga melaka. Orang asli. Ada pula pak saudara tu kahwin orang asli, alhamdulillah. Bang, alhamdulillah bang, nak abang kahwin orang asli. Mudah-mudahan kan orang asli kan masuk Islam kan. Rupa-rupa ni bukan asli tu masuk Islam, dia masuk asli. Lebih asli pula daripada asli tu. Akhirnya dia pula jadi tok batin, sampai mati jadi tok batin. Dia dipengaruhi, bukan dia mempengaruhi. Maka tanggungjawab kita ajak bila-bila masa sampai akhir hayat kita, bawa kepada Islam. Itu tanggungjawab kita. Jiran, tetangga, kaum, kerabat Cina, India, bawa, ajak. Yang ke-8 ni Allah perintahkan kepada kita merupakan ibadah
jangan kita ingat itu tak ada makna, tak ada erti, iaitu cegah kemungkaran. Jangan ajak baik kebaikan tapi tak cegah kemungkaran. Maka ulama mengatakan antara taubat kita, keampunan kita minta ampun kepada Allah, taubat kita tak diterima, ibadat kita tak terima, masih banyak maksiat kemungkaran. Itu tanda tak diterima oleh Allah. Kalau macam tu Ustaz, Assalamualaikum lah, buat masuk ya kan, kita beribadat ni, solat ni, Allah tak terima doa kita, tak payah. Itu nama orang yang merajuk, kecil hati, tak ada semangat. Maknanya kita tanggungjawab kita usaha. Maka kalau dia banyak bercambah, makin hebat, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah, aku tak berdaya, ya Allah, aku usaha tapi tak nak dia, tak nak ikut, tak nak dia kepada kebaikan. Doa, ampunkanlah aku, ya Allah, minta ampun kepada Allah sampai akhir hayat kita. Jangan kita cakap tak ada kena-mengena orang kita. Ini yang terjadi macam ni dan dinilai. Siapa salah? Tunggu. Siapa sebenarnya yang bersalah? Tunggu. Ikut malu juga, tapi itulah sebenarnya yang berlaku. Sebab tak ada perasaan tanggungjawab kita nak mencegah kejahatan, kemungkaran, maksiat dan sebagainya. Tanggungjawab kewajipan kita al-nahuna 'anil munkar. Yang terakhir, Allah perintahkan kepada Nabi, sampaikan berita gembira ni kepada hamba aku yang wal hafizuna li hududillah. Yang ke-9, ni ahli ibadah, termasuk dalam ahli ibadah yang dapat berita gembira Allah lepaskan mereka masuk dalam syurga. Apa dia? Mereka yang sentiasa jaga hudud. Dulu kalau kita sebut hudud ni, banyak yang masa muka tarik muka. Sekarang alhamdulillah semua boleh terima, tak kira siapa kecuali MCA tak boleh terima. Peduli kan apa kena-mengena hudud dengan MCA, biar dia bising tak apa. Tapi kalau orang Islam bising, makin tabah pula sorban ni, makin panjang janggutnya, makin dia bising. Apa hudud-hudud, kisos-kisos, dia pula marah. Tu ada masalah. Tapi kalau MCA tak ada masalah, sebab itu bukan undang-undang dia, tak ada kono-mononya dia. Dia bising tak apa. Jangan orang Islam pula bising. Itu masalah. Macam budak kecil lah kan, contohlah budak-budak yang kita bawa, dia berlari sana berlari sini buat bising dia. Kita cuba untuk menterangkan, kalau tak berjaya tak apa, memang budak-budak dia bising lari sana lari sini. Tapi kalau orang tua bising berbuah ke belakang, itu ada masalah. Tapi kalau budak-budak tak ada masalah. Sama lah tadi. Maknanya kalau orang Islam bising ada masalah. Orang Islam dia tak faham. Tapi kalau MCA tak ada masalah. Wal hafizu dan hududillah, jaga. Ini ketetapan yang Allah dah tentukan, yang halal, yang haram, yang boleh, yang tak boleh, kebenaran, kebatilan, Allah dah tetapkan. Maka kita kena jaga. Tanggungjawab kita dan kewajipan kita jaga. Dalam masa kita jaga tu, kita nak tegakkan syariat Allah di muka bumi, mesti ada cita-cita dan harapan usaha kita ke arah itu. Alhamdulillah, maknanya usaha itu dah ada, pergerakan ke situ dah ada. Alhamdulillah. Yang namanya Brunei, negara kecil pula laksanakan dulu. Kita pula ikut dia, tak apalah, ikut yang baik. Jangan kita buat tak tahu, malah kita pula menghalalkan yang haram, mengharamkan benda-benda yang halal. Tak boleh. Na'udzubillah. Tak dapat berita gembira. Sebagai contohlah, air ini kan saya minum dulu, dan kan solat tak keluar, minta maaf. Air ni kalau secawan dah penuh kan, kita ambil arah setitik, masukkan ke comah, halal tak? Yang banyak dia haram, yang sikit setitik pun haram. Yang besar dia haram, yang kecil pun haram. Tak boleh jadi halal. Sehingga kan air ni pun minum, air pun tu Ustaz, tak boleh minum dah. Tu air yang elok halal. Kalau kita umpama dia arak pun tak boleh. Ini kaedah dalam kitab fiqh, ma yuaddi ilal haram fahuwa haram. Tak boleh jadi halal. Allah dah tetapkan begitu. Jangan. Apa lagi kalau gulai daging, lembus kancah,
Nah, dah masak lah, tinggal nak hidang nak makan ya. Datang budak nakal. Banyak mula daging ni kan. Saya nak masukkan sekotor ni daging babi. Masuk budak nakal. Halal tak? Serancak daging ni. Tak jadi kan. Tetap akan haram. Yang banyak diharam, yang sedikit pun haram. Kecuali yang disebut oleh Yusuf Qaradawi itu darurat. Darurat. Kalau ke Karipap tak ada orang, ke Gulung tu tak ada orang, Wah Melaka tu tak ada orang, yang nama Dapan Balik tak ada, yang nama dia coklat tu ada, balun coklat. Sekarang ni banyak bunuh lain nak makan, ni nak makan coklat tu pasal apa? Mati kata makan coklat tu. Sampai sanggup pula menghalalkan, masya-Allah. Kalau boleh lah kan. Belum puasa ni tak nak sebut siapa lah kan. Kuih pula kalau puasa kan. Sikit-sikit tahu. Nah. Tak boleh. Darurat kalau kita sosek dalam hutan 3 hari 3 malam sesat dalam hutan Ramasir 3 hari tak makan ni. Kuih-kuih tenaga tak ada, berjalan pun tak boleh kan. Yang nama dia pelanduk tak melinteh, kijang tak melintas, yang melinteh babi tua. Dia tak boleh jalan. Kita pun kotuk. Tak payah semolih lah. Kalau semolih pun tak jadi halal dia lah. Ada semolih dulu lah, semolih dulu tak payah. Nak semolih pasal apa? Dia haram semolih pun tak lah dia. Mana itu darurat dia. Mati ambil sekotul, hidup api panggang makan. Ada tenaga jalan. Jangan tunggu. Kalau tunggu, sedap lah kita habiskan sekor ni. Tak boleh dah. Tu ada juga syarat dia. Kalau darurat tu tak boleh main balun. Jangan mudah nak menghalalkan mereka. Jadi wal hafizuna li hudud, walaupun diletak yang akhir tapi dia penting dalam kehidupan kita, jangan kita ambil ringan untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Nah, kalau nak dapat berita gembira lah, maka muhasabah diri kita. 9 perkara ni ada tak pada diri kita, ataupun setengah, ataupun 1, ataupun tak ada langsung, ataupun lebih daripada 9, alhamdulillah, hari yang mulia. Sebab kita nak dapatkan Lailatul Qadar ni, Allah bagikan keistimewaan Ramadan ini. Keistimewaan dia sebab adanya Lailatul Qadar. Kita dah berusaha 11 bulan yang lalu meningkatkan kualiti bacaan Quran kita, memperbanyakkan zikir kita, memahami cara kita beribadat. Dapat Ramadan ini lebih baik daripada tahun lepas, ibadat yang cukup sempurna. Mohon kepada Allah, Allah terima ibadat kita insya-Allah. Yang nama dia Lailatul Qadar, Allah nak anugerah kepada kita. Walaupun tak disebut, tak ditentukan, tetapi ittifaq jumhur ulama mengatakan yang nama dia Lailatul Qadar itu malam 21, 23, 25, 27, 29. Ada yang mengatakan daripada malam 17 nuzul Quran itu lagi. Wallahu a'lam. Yang penting kita kejar, buru, merangkak berjalan untuk mendapatkan yang nama Lailatul Qadar. Alhamdulillah, banyak buku-buku yang ada dalam masjid ni semua dapat dah Lailatul Qadar itu insya-Allah. Nak dapat sekali lagi, nak dapat buat yang berapa kali. Kalau kita tak dapat Lailatul Qadar tahun lepas, tak nampak muka kita malam ni. Tanda dia dapat ini, itu tanda dia. Makin rajin ke masjid. Maka ada orang tanya saya 2 hari lepas di satu masjid, Ustaz, apa tanda dia Lailatul Qadar itu Ustaz? Saya belum sampai jawab, dia dah jawab. Dalam hati saya kalau macam tu tak payah nak tanya. Nak jawab sendiri, tak payah nak tanya. Dia cakap apa? Orang tua-tua cakap dalam Ustaz. Orang tua-tua cakap. Saya ingat ada dalam Quran, dalam hadis ke, dalam kitab ke, orang tua-tua. Orang tua-tua cakap, Ustaz, kalau lepas pukul 12 tengah malam tu, kalau kita keluar nak ambil wudu, kan ambil sembahyang, tengok-tengok daun tu kan tunduk ya. Dia merenah ya. Tu kan tanda Lailatul Qadar tu Ustaz ya. Saya jawab, itu bukan tanda Lailatul Qadar. Itu tanda embun dah turun. Nampak? Tu besok. Wallahu alam lah. Allah nak bagi ya. Yang memanglah yang rokok sujud tu bukan manusia ya. Seluruhnya sujud rokok kepada Allah. Tapi itu bukan tanda-tanda. Kebetulan wallahu alam. Nah, iya kalau Ustaz. Ada pula orang cakap kalau air beku malam tu, itu tanda Lailatul Qadar Ustaz.
Memang ada berlaku kat kampung saya dulu. Masa Gunung Pigi 12 malam ke 1 malam pergi nak ambil wuduk, nak mandi kat Pigi tu, kan pakai baldi yang aluminium kan, masuk kung baku dah Pigi ni, dapat Lailatul Qadar. Balik tahu je, tak bayang tidur. Besok pagi bagi tahu kat kawan. Man, aku dah malam tadi dapat Lailatul Qadar. Oh masya-Allah, apa tanda? Tanda dia, I pergi aku baku, jom kita tengok. Sejuk lagi tu kan. Dia pergi tengok, rupa-rupanya ada 2-3 biji baldi dalam tu. Bila dia masuk, dia belaga tu yang bunyi kung. Bukan. Mana tanda dapat Lailatul Qadar ni, kita orang yang beriman, yang faham, yang belajar ni, dia tahu tanda Lailatul Qadar kita dapat Lailatul Qadar itu makin baik, makin rendah diri, makin banyak ibadat, makin banyak zikir, makin banyak baca Quran, makin rajin pergi ke masjid, ke surau. Samalah dengan yang dapat haji mabrur tu. Al-haji mabrur la yasnahu ila jannah. Sama. Tanda dapat haji mabrur tu apa? Dia dapat di Mekah, dapat di Madinah, dapat di Arafah, dapat di Mina, tak. Tanda dia dapat yang nama dia haji mabrur bila dia balik ke Kolokan Sah, baru dapat nampak tanda dia. Rajin dia ke masjid, rajin dia ke surau, rajin dia mengaji, makin bersemangat dia bekerja, berusaha untuk menyampaikan dakwah Islam. Itu tanda dapat yang nama dia haji mabrur. Tapi kalau tak datang dia ke masjid, pula tak nampak pula muka kat masjid balik tang Mekah kan. Kau tak tahu ke? Apa pula sakit ke? Tak. Aku masa di Mekah dulu, kat Madinah, kat Mekah, kat Masjid Haram, aku kira-kira solat aku dah berjuta rakaat dah. Dia kira dah juta rakaat. Tak payahlah sembahyang lagi, goyang kaki lah. Tu dia. Itu namanya sosek. Bahasa Minangnya sosek balik. Habis tak dapat nolong. Insya-Allah. Nah, mana dia tanda dapat Lailatul Qadar itu, tanda dapat haji mabrur itu makin ngaji ke masjid, ngaji, belajar makin baik, banyak zikir, baca Quran ni bertambah baik. Itu tanda dia dapat Lailatul Qadar. Dapat itu tanda dia. Jadi sebagai akhirnya, dalam kesempatan yang cukup baik, indah di bulan Ramadan, Allah bagi kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini. Gunakanlah kesempatan Ramadan ini untuk kita ubat luka kita. Banyak luka, rasa sedih, rasa mengajuk, rasa kecil hati, macam-macam sepanjang 11 bulan ni. Ramadan Allah sediakan untuk sembuhkan balik luka-luka itu, supaya keluar daripada Ramadan penuh semangat, penuh kekuatan dengan ilmu yang kita dapat, berjuang dan berkorban sampai akhir hayat menegakkan Islam ini. Ini dia semangat Ramadan itu. Maka jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, nasihatkan abang-abang kita Kak, jangan bagi dia tengok bola kat kedai mamak, biar dia tengok kat rumah. Ajak dia bertahajud qiyamul lail. Bang, dah bi bola bang, ni kita jemaah tahajud qiyamul lail. Baca Quran sikit. Ambillah kesempatan yang baik bulan Ramadan ini. Banyaklah baca Quran, banyak ibadat, banyak zikir kita, banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak salah silap kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan suami kita pergi pada mamak. Masya-Allah. Buang masa membazir, bercampur gaul laki-laki perempuan, nauzubillah terlibat pula dalam maksiat. Masya-Allah, bulan Ramadan. Muliakan bulan Ramadan. Menjoget-joget. Kalau kata baik saya tu 1 kilometer dengan 1 kilometer. Dia menjoget, Tuhan, rupa-rupanya tengok bola. Tapi itulah tadi, antara ciri-ciri supaya suami kita tak pergi kedai mamak, masak sedap-sedap Kak bulan puasa ni. Buat teh tu bancu kau bagi Bila kawan ajak, jom kita pergi kedai mamak, berapa? Minum teh. Tak dapat lah. Isteri aku buat teh tak boleh lupa lah, sedap. Tak boleh tanding. Isteri aku masak sedap. Masak sedap-sedap dalam puasa ni, buat air tu bancu elok-elok. Penuh sukatan. Nak sedap lah. Tambah pula Kak dengan inna a'tainakal kautsar. Saya ijazah ni untuk kesejahteraan kita bersama.
InsyaAllah. Kita bancuh tu, kita masak tu hidang bang, makan bang ya. Baca dalam hati, tak payah baca kuat-kuat. Bang makan bang, inna a'tayna kal kautsar, tak payah kuat-kuat dalam hati je. Tapi syarat mesti sedap. Kalau tak sedap, tak dapat nolong kan. Dah baca lah 1000 kali pun tak jadi tak. Nak sedap. Tambah sebagai bonus saja dalam hati. Tapi kalau tak sedap, yam apa ni yang tak sedap lah yam, tak masuk garam. Yo abang, yam nak bacakan inna a'tayna kal kautsar 1000 kali pun baca tak jadi dekat. Mana dia? Masak dengan sedap. Betul dia punya sukatan, tambah sebagai bonus saja. Inna a'tayna kal kautsar. Ni ayat-ayat Allah, mukjizat yang dianugerahkan kepada kita. Semua ini merupakan syifa wa rahmah. Baca dengan penuh semangat bulan Ramadan. Mana-mana saya. Tadi di Afin Bank itu semua korporat orang kaya-kaya. Tapi saya sampai awal tadi pukul 12 sampai lah. Kuliah mula pukul 1. Di belakang orang wanita muslimat baca Quran merayu-rayu. Yang laki-laki yang beristighfar, la ilaha illallah, masya-Allah. Tu di bank. Bukan di madrasah, bukan di pondok, masya-Allah. Kuala Lumpur, Selangor. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah tengah hari, kuliah petang, sebelum maghrib ada, namanya kuliah iftar, lepas maghrib, lepas isyak, yang nama dia lepas tarawih, nama kuliah lewat pun ada pula sekarang. Saya ingat ustaz tu datang lewat, rupa-rupanya kuliah tu bermula 10.30. Masya-Allah. Kuala Lumpur, Selangor. Tapi di Kuala Lumpur malang sikit lah. Sebab tak dibenarkan tazkirah. Masjid lah, suara masih boleh. Bila subuh masih boleh lagi tazkirah. Sebab alasan dia, bulan Ramadan ni orang datang nak bertarawih. Sama lah kampung saya kan tu. Orang datang nak bertarawih, bukan nak bertazkirah. Sampaikan kalau dia tinggal tarawih tu menangis kan? Oh Ustaz, sakitnya Ustaz. Ablah, sakit kau ada yang mati tak? Malam tadi tak dapat di masjid lah Ustaz. Ablah, yalah tertinggal tarawih. Menangis. Tertinggal tarawih. Yang maghrib tertinggal tak ada pula. Isyak tinggal tak ada pula. Tarawih. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Tak dapat beza. Ni yang sunat, ni yang wajib. Orang ni nak kesempatan, dia rasa ringan, rajin nak datang masjid, hari biasa dia berat, malas. Ambil kesempatan kuliah tazkirah. Ni saya datang jauh, ambil 40 minit kan. Kita orang biasa di Kuala Lumpur 20 minit kan, 15 minit, setengah jam paling lama lah. Ni nak minta 40 minit. Ada 5 minit. Banyak insya-Allah kan. Dia tak faham, tak dapat nak beza mana yang sunat, mana yang wajib. Yang nama tarawih tu sunatnya. Buat 8 rakaat tadi, balik rumah boleh sambung enggak. Nak buat 20, nak buat 100 pun boleh. Buat seorang-seorang. Tak apa. Sebab dia sunat. Boleh buat seorang-seorang. Boleh buat sendirian. Yang nama dia tazkirah wajib. Fazakir. Allah perintah tu bagilah tazkirah. Bagilah peringatan. Allah perintah banyak dalam ayat. Wajib bagi tazkirah ni. Dan dia punya syarat lah mesti ramai-ramai macam ni. Tak boleh buat seorang-seorang tazkirah lah. Boleh seorang-seorang. Ustaz, buat apa seorang-seorang tu Ustaz? Tazkirah. Gila lah Ustaz. Tak boleh. Tazkirah ni kena ramai-ramai macam ni. Baru nama dia tazkirah. Ambil kesempatan. Ada kawan-kawan, sahabat-sahabat, hari biasa dia payah nak datang. Macam-macam dia punya halangan. Hari ni tak ada. Gunakan kesempatan. Kuliah. Nak tak nak kena dengar. Suka tak suka kena dengar. Bila dah itu disebut dalam ayat yang kita baca tadi, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Di akhirat nanti dia lihat dulu, dia terbalik baru dengar. Kat dunia ni kita kena dengar dulu. Apalagi Ramadan ni, masya-Allah kan, kesempatan yang baik. Ustaz datang daripada jauh, yang dekat pun ada. Macam-macam ilmu yang nak disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memahami agama ni dengan lebih baik. Dengarlah. Di dunia ni mesti kita dengar dulu. Innahu huwas samiul basir. Allah tu dia maha mendengar.
dan maha melihat. Di dunia ni kita kena dengar dulu, baru kita nampak lihat. Maha besarnya Engkau Allah, maha tingginya Engkau ya Allah, maha bijaksananya Engkau ya Allah, maha berkuasa Engkau ya Allah. Baru nampak. Kalau tak nampak, duit 1 juta yang besar, tanah ladang 100 hektar yang besar, tak nampak dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang nampak tu ya. Kekayaan harta benda dunia ni tu yang hebat. Masa hidup di dunia ni puaskan hawa nafsu, cari serapa banyak, kaya macam mana bang? Nak kaya macam mana? Nak banyak macam mana? Sampai bila dapat kita menikmati nikmat yang sementara? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Habis dah 90 tahun tak ada orang. Nah, tak dapat dah. Habis buah pinggang tak boleh promosi dah. Duit banyak, 2 juta, belilah buah pinggang. Boleh. Ya, abang nak ganti dah buah pinggang ni kan? Dah import dah daripada India, branded daripada India lah, 2 juta harga. Sebelum puasa ni kita nak ganti, abang nak ganti, tukar buah pinggang, masuk darah baru, 2 juta buah pinggang, duit banyak. Habis datang puasa 4 jam dia tahan. Yang tak boleh lah puasa je, buat latih, buat misuk apa yang betul tu, tak nampak dia masjid nak berjamaah dan sebagainya. Bila cek balik, rupa-rupa ni buah pinggang tu Hindu punya. Hindu mana pernah puasa, Hindu mana pernah solat. Tengok, warizqu rabbuka khairu wa abqa. Apa yang Allah anugerah ini, itulah yang baik untuk kita. Gunalah kesempatan, kita boleh melihat, kita boleh dengar, ada kesihatan ni, gunalah. InsyaAllah Allah akan terima. Apabila kita dapat menghampiri kasih sayang, Allah akan hampir kepada kita, insyaAllah. Dapat 100 tahun, pergi doktor, tuan Faruk, mana ni tuan? Apa pula doktor? Dah 5 serangkai darah tinggi, kencing manis, buah pinggang 5 serangkai. Habis mana ni doktor? Jagalah makannya tuan. Saya memang tak makan apa dah doktor, saya makan nasi lemak. Tu yang tak boleh tu, lemak tu, telur dia, sambal dia, santan tak boleh tu. Habis apa boleh makan doktor? Roti canai boleh tak? Lagi tak boleh. Habis apa yang boleh doktor? Kuih pau boleh. Tu boleh. Kuih pau yang boleh makan. Ada syarat lah tu. Kau buang inti dalam itu, bukan kulit tu. Tak ada apa dah. Banyak lah duit macam mana. Yang kita orang kaya kan, sampai kedai beli 10 biji roti canai ya, 1 biji pun tak habis orang. Nasi lemak setengah pun tak habis. Ni kekayaan yang sementara. Maka gunakanlah kesempatan yang ada, tenaga yang ada, penglihatan yang ada, pendengaran yang ada, kesihatan yang ada, harta benda yang ada, untuk kita terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari Ramadan makin kuat, makin bersemangat kita untuk bekerja menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Insyaallah. Saya mohon maaf kelemahan, kekurangan dan kesilapan. Jumpa lagi insya-Allah lepas raya. Kita ni raya sekejap je, 2-3 hari je. Saya dompet saya tak dapat dah. Habis raya, macam mana kuliah? Nanti lalu ustaz, lepas raya haji lah sambung, lepas raya haji sambung. Telefon lepas raya haji tu, tunggu lalu ustaz, lepas di Bali. Apa kena buat dengan di Bali? Telefon tak apalah ustaz, kita habiskanlah Christmas. Ya Allah, habis telefon, tunggulah ustaz lepas raya Cina, langsung stop, tak ada. Kita alhamdulillah seminggu ya mulalah boleh kuliah. Masya-Allah. Itulah dia, yakin dan percaya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Banyak lagi nak cerita, tentu sekadar itu. InsyaAllah jumpa lagi. Jadi saya sekali lagi melancarkan, kita sedang nak menyiapkan di Jempol ni satu-satunya lah yang nama dia Pusat Pengajian Al-Quran dan Tahfiz, yang nama dia Ibnu Hajar. Ada di punya blog, tengok. Sekarang kita sedang membangunkan fasa ketiga, nak menyiapkan komplek ya. Terbesar pula buat, dekat 2 juta lah perlu. Maka nak siapkan tingkat yang pertama ya. Nah, sedang sibuk dia kerja.
Ada gambar dalam banting kat belakang tu kita sediakan. Tengok. Maka itu kita lancarkan balik sijil waqaf. Satu kaki RM1. Setengah RM50. Boleh suku 25. Tak ada pun terpulang. Tapi banyak saya tak nak sekaki dah Ustaz, saya nak 2 kaki, sadap jalan terpulang. Mudah-mudahan Allah berkati sumbangan kita. Ada tabung kita di belakang di kanan. Jumpa lagi insya-Allah. Kita tutup dengan zikir ini kuat-kuat. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.